Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam ni insya-Allah kuliah maghrib kita untuk surau Muhajirin Taman Sungai Sirih, iaitulah kitab Matla'ul Badrah yang berkaitan dengan bab solat. Insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lihat iaitulah rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Bahawasanya, katanya kitab ini, bahawasanya ketika rukuk dan sujud anda mestilah memperbaharui ingatan terhadap kebesaran dan kehebatan Allah, di samping mengharapkan keampunannya daripada segala dosa dan balasan azabnya. Perasaan takut dan mengharapkan keampunan ini diikuti pula dengan keazaman hendak memperbaiki amalan hidup dengan berpandukan petunjuk yang dipamerkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, ketika rukuk anda berhenti sebentar. Maknanya dalam kitab ni bahawasanya bila mana kita sujud kepada Allah Ta'ala, bila mana kita rukuk kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah kita rasa bahawasanya kita ini hina, ya Allah, kita ini tidak hina di hadapan Allah Ta'ala. Sebab itulah bila mana kita sujud, bila mana kita rukuk, kita lambatkan subha, kita baca, jangan terlalu laju. Kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian bila mana kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kerana apa? Kerana kita sedang berhadapan dengan raja. Bila mana kita berhadapan dengan raja, Maliki Yaumiddin, yakni Allah Ta'ala, Malik, raja di hari pembalasan. Bila mana kita sujud, bila mana kita rukuk, maka kita hendaklah bersungguh-sungguh. Kita seolah-olah kita sedang, ya Allah, aku lemah, aku hina, aku, ya Allah. Sebab itulah bila mana kita membaca Subhana Rabbiyal Azim adalah kalimah tasbih. Kalimah ini disebut dalam solat ketika kita sedang tenang dalam rukuk. Jangan kita terlalu laju, jangan kita subhanallah, maknanya terlalu laju. Kita baca subhana, panjangkan ha tu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jangan terlalu laju, kerana di sana Allah Ta'ala ingin melihat bahawasanya kita solat kita dengan keadaan yang tenang. Ketika solat kita dalam keadaan tenang, bila mana kita rukuk dalam keadaan tenang. Bukan ketika sedang, maknanya kita dalam keadaan tergapah-gapah dan sebagainya, hendak cepat. Kerana solat itu adanya dia punya bacaan-bacaannya, i'tidal. Kalimah ini, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kalimah ini dimulakan dan diakhiri bacaannya dengan sempurna ketika kita sedang rukuk, dengan sempurna, sambil kita menundukkan badan dan kepala kepada Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Tinggi, dalam keadaan rasa hina, dalam keadaan kita rasa kekurangan, serta dalam keadaan kita menyedari betapa agungnya Allah Ta'ala dengan segala penciptaannya di alam ini. Kita menyebut satu persatu kalimah tasbih beserta penghayatannya. Allah, sebab itulah bila mana kita sedang rukuk tu, kita bayangkan seolah-olah raja di hadapan kita. Tahukah anda apakah nilai kalimah tasbih dan tahmid yang kita baca ketika sedang sempurna, ketika mana kita sedang rukuk? Kalimah tasbih ini adalah pelaksanaan terhadap perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah. Khususnya ada ayat-ayat lain yang memerintahkan supaya kita mengucap kalimah tasbih dan tahmid. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 74 dan 76, Allah Ta'ala memerintahkan kita mengucapkan tasbih dengan menyatakan kalimah tasbih secara sempurna. Lihatlah perintah ini. Maka hendaklah engkau mengucapkan tasbih dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Allah, bila mana kita sedang rukuk,
maka kita hendaklah tenang, hendaklah kita rasa ya Allah, rasa hina, jangan kita tergopoh-gapah. Subhan, baca dengan keadaan yang kita bacaan yang sempurna, jangan terlalu laju. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian bila mana kita i'tidal dengan kita ya Allah, kita rasa seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Maha mendengar Allah bagi orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, bagi Engkau segala pujian. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, bila mana kita rukuk, bila mana kita sujud, kita pastikan kita rukuk dan sujud tu dalam keadaan kita tenang. Bila mana kita sujud pula, bila mana kita sujud, kita akan baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala pujian baginya. Bila mana kita rukuk tadi, maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala pujian baginya. Kemudian bila mana kita sujud, maha suci, kita sedang memuji Allah. Subhana, panjangkan ha, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan terlalu laju. Solat ini adalah kita dalam keadaan tenang. Janganlah subhanallah laju sangat. Maknanya seolah-olah kita berlumba-lumba, seolah-olah kita sedang mengejar sesuatu, sedangkan dunia ini akan ditinggalkan. Yang kita bawa nanti ialah bekalan kita, solat kita, apa saja yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi, maknanya bekalan kita dalam kubur. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang, dipukul di palu berhari-hari. Seolah-olah kita hidup di kubur nanti. Bila mana kita meninggalkan solat, bila mana kita melakukan maksiat dan sebagainya, maka kita akan dalam kubur nanti akan oleh malaikat Allah akan diseksa. Sebab itulah Subhana, maha suci Tuhanku, Rabbiyal, yang maha tinggi, A'la, yang maha tinggi, wa bihamdi, dan segala pujian baginya. Maksudnya tuan-tuan, bila mana kita sujud, maka kita sujud dengan cermat, dengan rasa tenang, dengan penuh rasa ya Allah, sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala, Malik, Raja, Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Oleh itu kata ulama, dengan penuh rasa hina, dengan penuh rasa rendah dan penuh rasa kekurangan, kita perlahan-lahan membawa kepala dan dahi kita untuk kita letakkan di atas bumi dalam keadaan belakang kita menegakkan ke punggung, sujud kepada Allah yang pastinya yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha berkuasa dan maha perkasa. Tak kala kata ulama dahi kita telah menyembang bumi, inilah kita melafazkan kata-kata yang penuh bermakna Subhana, maha suci Tuhanku, A'la, yang maha tinggi, Subhana rabbiyal a'la, ya Allah. Kita akan melafazkan, kita akan mengatakan demikian sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dialah yang maha tinggi dan tiada yang lebih tinggi melainkannya ya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dialah yang maha tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Dialah yang maha berkuasa dan tidak ada yang lebih berkuasa mengatasinya. Dialah yang maha perkasa dan tidak ada suatu kuasa pun yang dapat mengalahkannya. Ucapan yang kita lakukan, ucapan tasbih yang kita baca itu, maka hendaklah kita baca dengan tenang, kita baca dengan tidak tergopoh-gapah. Kita baca ya Allah, kita membayangkan seolah-olah Allah Ta'ala melihat apa yang kita lakukan ini. Apakah sifat Tuhan yang diperintahkan supaya kita melafazkan ucapan tasbih, mensucikannya ketika sujud dalam solat? Tuhan inilah Tuhan yang telah menjadikan dan melengkapkan penciptaan manusia. Dia adalah Tuhan yang menetapkan qadar dan memberi petunjuk kepada makhluk yang telah diciptakannya. Dia adalah Tuhan yang menumbuhkan rumput untuk dimakan oleh kamu dan haiwan ternakan. Maknanya Allah Ta'ala menumbuhkan, maknanya binatang-binatang, rumput dan segalanya itu, maka Allah Ta'ala lah yang maha hebat, yang maha perkasa. Tidak boleh kita sehebat mana pun manusia tak boleh buat rumput, manusia tak boleh buat pokok, manusia tak boleh buat
Walaupun secanggih mana pun manusia, dia tak boleh buat rumput. Allah Ta'ala buat pokok-pokok dan sebagainya itu. Sebab itulah dialah yang ni Allah yang menumbuhkan rumput untuk dimakan oleh haiwan-haiwan. Dan dia juga memberitahu kita bahawa akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal berbanding dunia. Dia adalah Tuhan yang telah menyediakan akhirat sebagai alam yang kekal abadi. Dia adalah Tuhan yang menjadikan di akhirat dua alam yang kekal, iaitu alam syurga dan alam neraka. Beruntunglah, kata ulama, beruntunglah kita kalau dimasukkan ke dalam syurga. Sanggupkah kita kalau dicampakkan ke dalam neraka? Na'udzubillah. Sebablah tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, sebab itulah solat sebagai perisai. Solat sebagai ibarat, solat itu sebagai benteng, tiang. Bila mana kita nak buat rumah, mestilah ada tiang. Solat ialah tiang kepada binaan itu. Maksudnya kalau rumah itu, kalau tiang dia longgar, kalau tiang dia tak kuat, maka bimbang. Benda-benda lain akan runtuhlah rumah itu. Sebab itulah solat ialah tiang kepada binaan agama itu. Di atas solat, kata ulama, terbinalah perkara-perkara lain. Perkara jual beli, perkara rumah tangga, perkara peraturan-peraturan dan sebagainya. Bila mana solat itu disempurna, bila mana solat itu dilaksanakan, tidak diabaikan dan sebagainya, maka perkara-perkara yang lain akan mudah. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan kata ulama, bahawasanya hendaklah kamu bersungguh-sungguh menjaga akan solat itu, kerana solat itu adalah perkara pertama akan dihisap. Bila mana solat itu mudah, ataupun solat itu kamu lakukan dengan sempurna, maka perkara-perkara lain pun mudah. Solat adalah kewajipan yang pertama yang akan dihisap di hari akhirat kelak. Sekiranya solat ditunaikan dengan baik, maka akan baiklah amalan-amalan lain. Sekiranya solat itu diabaikan, solat itu tidak diendahkan, solatnya rosak, meninggalkan solat dan sebagainya, maka kita bimbang. Sekiranya perkara-perkara itu berlaku, maka bagaimana kita ingin memasuki surga Allah? Sekiranya solatnya rosak, maka akan rosaklah amalan-amalannya yang lain. Sebab itulah tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, adalah kita bersungguh-sungguh. Bila mana kita solat, kita mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah perasaan takut dan mengharapkan keampunan ini diikuti pula dengan keazaman hendak memperbaiki amalan hidup dengan berpandukan petunjuk yang dipamerkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawasanya bila mana kita solat itu, maka kita akan, bila mana orang yang meninggalkan solat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan, barang siapa yang meringan-ringankan solat, nescaya Allah Ta'ala akan dengannya, iaitulah 15 seksa. 6 daripadanya pada dunia, 3 tak kala mati, dan 3 di dalam kuburnya, dan 3 lagi tak kala keluar daripada kubur. Na'udzubillah, Allah Akbar. Sebab bila mana kita tidak solat, kita memudahkan, kita mengabai-abaikan, meringankan solat dan sebagainya, maka kita bimbang berkat, kata Nabi SAW, ditinggalkan berkat pada umurnya. Umur kita yang panjang tidak ada berkat. Allah, walaupun umur kita 70, umur kita 80, umur kita 90, maka keberkatan dalam umur kita tidak ada. Sebab itulah kata Nabi, ditinggalkan berkat pada umurnya. Menyapu Allah Ta'ala akan tanda orang solehin daripada mukanya. Mukanya tidak ada tanda-tanda orang yang soleh. Yang ketiganya, kata Nabi, tiap-tiap amal yang dikerjakan, dia tidak diberi pahala atasnya. Allah Akbar. Dan yang seterusnya, tiada angkatkan doanya kepada langit, yakni tiada mustajab doanya. Allah, bila mana orang yang memudahkan, meringankan solat dan sebagainya. Dan juga kata Nabi, tiada benci dan marah akan dia oleh segala makhluk pada dunia, dan seterusnya tidak ada baginya bahagian daripada doa orang-orang solehin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, janganlah kita meninggalkan solat Allah, walaupun kita sibuk mana pun dan sebagainya, maka solat adalah kita lakukan. Sebab solat itulah tanda kita sebagai umat Islam, manakala kita
melakukan. Sebab agama Islam ibarat sebuah rumah yang semestinya mempunyai tiang. Tanpa tiang, tidaklah binaan itu dinamakan rumah. Hanya tiang yang kukuh dan perkasa mampu menampung beban perkakas rumah seperti lantai, bumbung, dinding dan berat dan lain-lain lagi. Imam Al-Ghazali rahimahullah menegaskan solat itu sebagai tiang agama dan juga kubu kepada kamu. Maknanya bila mana kubu ni, syaitan dia tidak akan berjaya bila mana kita melakukan solat. InsyaAllah bila mana kita tinggalkan solat, maka syaitan akan mudah untuk menghasut diri kita supaya kita melakukan maksiat. Jika manusia meninggalkan solat, nescaya akan terjerat dalam perangkap syaitan. Sama ada syaitan jenis manusia ataupun syaitan harta, syaitan pangkat dan kedudukan serta lain-lain jenis syaitan. Mana sebab itulah tuan-tuan, hendaklah kita, ya Allah, jadikanlah diriku ini diri yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala dalam suasana PKP ni. Hendaklah kita, ya Allah, bantulah ya Allah. Setiap solat kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar kita diberi kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Sebab tuan-tuan, dan saya ulang bahawasanya hendaklah kita melakukan perintah Allah Ta'ala, solat kita, solat sunat kita, puasa sunat kita dan sebagainya, untuk kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bila mana kita dekat dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mendengar rintihan, mendengar doa kita. Sebab itulah bila mana solat itu, bila mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala, maka doa kita akan diangkat. Sebab itulah kata Nabi SAW, tiada angkat doa kepada langit orang yang memudahkan, meninggalkan, meringankan solat, maka doanya tiada mustajab akan doanya. Allah Akbar. Sebablah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah sama-sama kita melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk kita melakukan keluarga kita, solat bersama-sama keluarga kita, kita menjadi imam dan sebagainya. Kerana solat itu adalah merupakan tiang agama. Bila mana tiang, maka hendaklah kita, bila mana kita meninggalkan solat, seolah kita sedang merobohkan agama ini. Jadi saya rasa cukup sekadar ini, mudah-mudahan untuk surau Muhajirin, dan teruskan kita mematuhi peraturan-peraturan SOP dan sebagainya, dan pastikan diri kita mendaftar untuk vaksin ini dengan kita mendengar apa-apa saja di luar sana. Pastikan bila mana kita mendaftar, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita keselamatan dan sebagainya. Apa saja yang diperintahkan oleh pihak pemerintah, itulah kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mohon ampun jika ada salah dan silap. Pastikan kita jaga kesihatan kita dan sebagainya. Jangan kita pergi ke tempat-tempat yang sesak dan sebagainya, duduk di rumah dan buatlah apa-apa sahaja. Yang penting dalam masa 2 minggu ini, pastikan kita berjaya, insya-Allah, untuk menghapuskan kuman ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.